Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Webinar kali ini ataupun recording kali ini, saya akan khususkan untuk Euroblock. Okay? Disebabkan kerana baru-baru ni ataupun semalam, secara khususnya semalam, interest rate baru sahaja diumumkan untuk Euro. Baik. So sekarang ni saya akan start the analysis for semua blok euro lah. Analysis sebenarnya dah buat. Tapi macam mana kita nak buat dia punya, macam mana cakap macam follow up dia lah. Apa yang berlaku, apa yang akan berlaku selepas interest rate diumumkan. Okay, baik. So this is the zone yang mana kawasan ini merupakan kawasan sideway untuk Euro USD. Dekat sini ada satu SBR, semalam terjunan berlaku untuk USD. Dan actually entry ni saya hold daripada 2 hari bulan 6. 2 hari bulan 6 untuk Euro USD. Boleh semak dekat YouTube. Okay, ni dia punya date dia. Okay, yang ni 9 ni EA. Makna kata hari ni 10 semalam lah. Semalam, sehari sebelum webinar kalau tak silap. Yang ini pula yang terbaru saya entry. Okay. So kita ada EA, kita ada ECAT, kita ada EN. Sekejap lagi kita akan semak. Baik. So sekarang ni, ini merupakan kedudukan SBR. Okay. Ini merupakan kedudukan SBR untuk Euro USD. Okay. Baik. So seterusnya kita turun tengok daily. Okay. So now for daily, saya masih lagi meletakkan target bahawa price akan datang ke sini. This is the potential point of retracement happen here. Dan untuk daily dekat bawah dia sikit je dekat sini. Okay. Yes, memang betul this is my focus point. Tapi ada satu lagi price yang dekat sini. Saya selalu sebutkan benda ni dalam kelas. Yang mana kita ada macam backup lah lebih kurang. Okay. This is the point untuk RBS yang berlaku retracement. Tapi besar kemungkinan dia akan lajak turun sampai dekat bawah ni. Okay. So I think might be the best thing is untuk saya keluar market dekat sini lah. Okay. Tapi macam mana pun saya nak tengok daily dulu macam mana. Okay. Sama ada dia akan ke atas, boleh tambah lagi. Ataupun tak perlu tambah sebab memang ada entry kat situ. Dan dia akan turun balik ke bawah. Sebab daripada sini turun ke bawah pun ada hampir lebih kurang dalam 67 pips. Okay. So running sekarang ni daripada atas ni turun ke bawah hampir lebih kurang 140 pips. Okay. Baik. So itu untuk Euro USD. Now for H4. Okay. Ni untuk H4. So dekat sini kita ada satu SBR dekat sini. Okay. Dekat sini. Merupakan satu kedudukan H4. SBR H4 dekat sini. Okay. Dan selesai dekat situ. Yang floating ni dah tak boleh pakai dah lah. Okay. Kita just delete je floating ni. So dia punya, saya tak delete, saya buat macam ni. Target dia punya retracement tu berlaku di situ. Okay. Baik. So itu untuk H4. Ni saya jarakkan sikit kat sini. Makna kata sini higher low dekat sini. Okay. Baik. So itu dia setakat ni untuk time frame H4. Okay. Kita tengok jap H1. Pullback ke atas ni belum berlaku lagi. Masih lagi belum berlaku pullback. So saya panjangkan dia sikit. Makna kata expectation saya untuk pullback tetap sama. Masih lagi tidak berganjak. Dia akan berlaku di situ insyaAllah. Okay. So sekarang ni kita boleh nampak kedudukan H4 SBR selari dengan kedudukan SBR yang berada di H1 kat sini. Okay. Price mungkin dia akan retrace dekat sini dan naik balik ke atas ke macam mana ke wallahu alam, kita tengok nanti. Okay. Yang bawah ni ada satu point kat bawah ni RBS dekat sini. This is the low point for H1 structure kat bawah ni. So saya biarkan dia dulu. Nak tengok macam mana. Kiranya macam lebih kurang Euro USD ni dia menghampiri kepada
end of trend lah. Lebih kurang macam tu lah pada saya. Kalau kata dia nak ambil lajak turun lebih rendah, ni dia point dia. Okay. Dan sekiranya dia cari point ni, saya tak boleh nak guna Profito lah. Pasal apa? Data feed yang disediakan tak cukup untuk saya analisis lebih belakang lagi. Okay, so untuk weekly nampak lagi. Kita tengok untuk monthly jap. Yang point tadi tu. Allah. Silap. Okay. Ni dia. Ini 2 point dekat sini. Ini merupakan 2 point untuk Euro USD. Saya tukarkan dia warna biru. Triple pixel. Kita buka weekly pula. Nampak dia atas sikit. Okay, so kita tanda dia atas sikit. Okay, atas sikit. Sekejap saya betulkan sikit. Okay, so kita letak kat period separator. Visualization kita ubah dulu. Might be saya akan buat satu-satu ke macam mana ke, tak tahulah, tengok dululah kalau rajin. Okay, so done. This is the daily punya point. Weekly punya point kat situ bawah tu. So sekarang ni dia tengah terjun ke bawah. Okay, dia tengah terjun ke bawah. Hopefully dia akan buat kedudukan lower low yang lebih rendah lah. Hopefully. Dan kita tengok dekat daily pula. Ada tak marking ni kat belakang ni? Saya rasa tak boleh nak scroll kot. Saya rasa lah tak boleh. So memang tak boleh. Paling last pun tahun 2015. So kalau kata ni saya nak kena pakai broker lain lah nak check data feed dia. Okay. Dia H4. Okay. H4 pula kita tengok. H4 yang terdekat belah bawah-bawah ni lah. Okay. Belah bawah ni. Yang ni pullback. Okay. Yang ini pun sama pullback. So ada dua aras harga yang masih lagi belum berlaku retracement. Ataupun lebih senang untuk kita katakan belum berlaku pullback. Lebih tepat pullback lah sebenarnya. Kat sini. Okay. So that is for Euro USD. Baik. Untuk Euro GBP. Untuk Euro GBP pula. Saya tak berapa nak selesa sangat dengan keadaan Euro GBP. Sebab dia punya candle. Dia punya candle ni. Yes, ada yang masuk daripada atas ni. Tahniah saya ucapkan. Tapi yang saya tak selesa sebab dia tak close candle tu. Macam mana saya nak cakap Ini merupakan satu kedudukan SBR yang paling hampir. Okay. Kalau kata dia close dan close price tu berada di sini, makanya ini merupakan SBR dan dia akan melantun ke bawah. Kita boleh nampak sekarang ni kedudukan close untuk candle bear, duduk dia hampir lebih kurang sama dengan open candle bull. So sebenarnya sekarang ni case untuk Euro GBP dia berlaku rejection dekat support sebenarnya. Untuk time frame daily. Saya cuba buat lakaran sedikit. Okay, yang bawah ni. This is the zone. Ni dia kat sini. Ini yang menyebabkan saya tak berapa nak selesa dengan Euro GBP. This is the reason why. Okay. Tu dia. So, apa yang saya nampak pula seolah-olah dia rejection berlaku dekat support dan dia naik balik. Nampak tak? Okay. Might be dia cari something lah dekat atas ni. Okay. And actually in term of psychology. Kalau kata kita badar kita ada psychology analysis. As long as the price close below these two RBS, iaitu weekly dengan monthly, so cantik dah sebenarnya. Tapi for me, that is not a solid point lah. Saya nak solid point lah. Kalau kata solid point ni macam mana? Okay, contoh. Sekarang ni kita boleh nampak yang dia terjun ke bawah. Selepas dia terjun ke bawah, dia akan naik ke atas. Dekat sini ada satu SBR. Masalahnya sekarang ni, SBR ni, dia berada lebih tinggi daripada kedudukan RBS monthly. So, saya tak selesa. Saya tak selesa dengan apa yang Euro GBP buat. Saya tak selesa.
Baik. So untuk H1 pula, kalau kita tengok, keadaannya sama guys. Sama. Macam mana yang berlaku dekat H4. This is the nearest SBR dan dia berada lebih tinggi daripada monthly punya RBS. Saya tak selesa dan masalahnya saya tak turun time frame yang lebih rendah daripada H1 lah. Kalau kata siapa yang rajin silakan, tak ada masalah. Baik. Then next for the EA, okay, Euro AUD. Okay, untuk Euro AUD pula, untuk time frame monthly, saya dah sketch dah. High low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay, and this is the SBR yang mana belum berlaku retracement kat sini. Okay. Sekejap, potential point of pullback. Nampak macam weekly punya. Kita tengok sekejap. Yes, this is weekly. Bukan apa nama? Bukan daily. Bukan monthly. Okay. Okay, kita tengok balik. Okay, nice. Okay, baik. So, untuk Euro AUD time frame monthly. Baik. Sekarang ni, high low, lower high, lower low, lower high, lower low. So, this is the target point yang mana dia akan membuat lower high dekat sini. Okay. Now, bila mana saya buka time frame weekly, okay. Saya buka time frame weekly. Kita boleh nampak sekarang ni, okay, still the same structure, high low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan the same point, exactly the same. Monthly dengan weekly dia sama. So sini saya tukar weekly, gitu. Okay, retracement should be happen there dekat atas ni. Okay, dan sekarang ni kita tengok dekat time frame weekly, low, high, higher low, might be dia akan buat high dekat atas ni. Ada kemungkinan insyaAllah. Dan kita perlu berhati-hati dengan kedudukan SBR yang masih belum berlaku retracement dekat dalam ni. Kena hati-hati. The lowest risk dekat sini, medium dekat sini, high dekat sini. Kalau kata nak masuk sini, boleh juga. Tak ada masalah. Tapi MM tu jagalah. Sebab SBR ni SBR weekly ni guys. Satu SBR 200 point, 70 point, 150 point, dekat-dekat 500 point juga kalau floating ni, bukan sikit tu. Okay, so kita turun satu time frame lagi, daily. Okay, untuk daily pula, saya sebenarnya telah melakukan kesilapan during the live webinar. Okay, baik, pembetulan dia macam ni. Ini merupakan SBR, okay. Saya ada sebut masa webinar tu, masa kita buat interest rate punya webinar dengan Tuan Azwan, yang mana Tuan Azwan dia memberikan sudut pandang in term of fundamental, bagaimana interest rate untuk euro dan sebagainya. Saya nampak yang ni as SBR masa tu. Apa yang saya terlepas pandang, kecuaian saya sendiri ialah saya tak perasan candle yang ni. So sebenarnya SBR ni dia dah batal. Kenapa dia dah batal? Open price candle bull lebih rendah daripada SBR dan close price candle bull lebih tinggi daripada SBR. Senang bahasanya, break by body. Itu yang berlaku untuk EA, time frame daily. So SBR ni dah batal. Tolong hati-hati. Tapi entry pun dah bubuh. Gasaklah dia kat situ. Okay. In term of structure untuk H4, kita boleh nampak daripada bawah low high, higher low, high high, higher low, higher high, memang kemas. Seriously, pada saya structure untuk H4 yang ni memang sangat-sangat kemas, tersusun rapi, memang cantik uptrend tu. So kedudukan sell saya sebenarnya sekarang ni berada dalam keadaan yang bahaya. Tapi macam mana pun saya nak biar dulu. Saja nak ambil risiko sebab actually saya dah free from risk sekarang ni. Boleh nampak saya sekarang ni running entry $25. Okay, maknanya any kind of new entry will be running on the profit lah. Okay, so anytime kalau saya tak nak ke apa ke, saya cut loss, saya close all je lah. Okay, baik. So sekarang ni saya akan biar dulu aim saya dekat sini sebab kalau kita pakai time frame daily, actually dia belum berlaku retracement lagi. Okay, so itu dia untuk EA. EJ ni saya padam sebab saya tak boleh nak scroll dia punya data dan sebagainya. Begitu juga dengan eChef, begitu juga dengan eChef, dan actually eChef semalam kita ada bincangkan dalam webinar
berkenaan dengan data lah. Dan di sini berlaku rejection hampir lebih kurang 60 pips. Alhamdulillah. Dan EN pula. Baik. So EN ni merupakan satu entry yang baru saya entry pagi ni. Hari ni baru saya entry. So kita start dengan time frame monthly dulu. Okay. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay. Kalau kita perhatikan di sini, low ni masih lagi belum berlaku sebarang retracement. Begitu juga dengan lower low yang berada di sini. Okay. So, possibility untuk market naik ke atas tu ada, bukan tak ada. Okay. Dan kita tengok time frame weekly pula. Kalau time frame weekly, saya ambil dia daripada atas, high, low, lower high. So, this is the point of pullback untuk weekly. Then dia terus turun ke bawah, lower low, dan seterusnya point lower high dia. Okay. Yang ni saya buat macam ni. Daripada bawah ni. Terus naik ke atas sini. This is the point of retracement yang sepatutnya berlaku untuk time frame weekly dekat sini. Tu dia. Baik. So, selesai dekat situ. Baik. So, sekarang ni, masalah dia dengan time frame weekly sekarang ni, dekat sini ada satu SBR yang masih lagi belum berlaku retracement dan should be yang ni double pixel, bukan single pixel. Triple pixel. Okay, so saya dah tukar double pixel dan dekat sini pula ada satu RBS in the making sekarang ni dekat sini. Okay. Dia punya current structure dia low, high, higher, low, higher, high, higher, low. Then dia sekarang ni mungkin dia tengah buat higher, high. Dan selepas higher, high dia akan buat higher, low dan sebagainya lah. Okay. So kita nak kena tengok dulu macam mana weekly ni sama ada dia berjaya membatalkan kedudukan ataupun tidak. Okay. Now, for daily EN. Okay. Guys, boleh nampak benda ni saya dah share sebelum ni. Okay. Dan saya dah ada buat YouTube video dah sebenarnya sebelum ni. Yang mana EN ni, apa yang berlaku di sini saya gelarkan compression. Okay. Compression ni, saya punya bahasa sebenarnya struktur ni hancur. Dalam ni strukturnya semuanya hancur. So, saya gelarkan dia sebagai compression lah. Saya tidak bermaksud nak kata bahawa ini merupakan compression yang sama dalam SND. Sebab saya tak belajar SND macam mana. Pattern dia pun saya tak hafal. Cumanya kalau sama, Alhamdulillah, dan sekiranya ada yang sudi berkongsi ilmu daripada sudut pandang SND berkenaan dengan compression, sangat-sangat saya hargai. Cuma yang saya nak tegaskan di sini, bila mana saya sebut compression, dia ada formula dia dalam Bada macam mana kita nak tentukan compression. Dan target saya sebenarnya macam ni, nampak? Dia turun dulu sampai kat bawah ni, and then dia pacak naik ke atas. Masalah dia sekarang ni ialah dia belum sempat retrace, dia dah pacak naik ke atas. Itu yang jadi masalah sekarang untuk Euro NZD. Okay. Baik. Dalam masa yang sama, kita boleh nampak kat sini actually ada beberapa, ni masalah compression. Terlalu banyak marking. Ni dia. Ada beberapa RBS dekat sini. So RBS ni saya buat double pixel sahaja. Okay. Nah, yang dekat bawah ni satu lagi. Dekat bawah ni. Okay. Saya akan hanya tandakan dua ni sahaja. Saya tak nak tanda banyak-banyak. Kenapa saya fokuskan kepada dua ni sahaja? Sebab yang pertama saya nak tengok sama ada dia berjaya membatalkan kedudukan SBR weekly ataupun tidak. Okay. And then saya nak fokus RBS weekly. Kalau boleh saya nak dia close lebih rendah daripada RBS weekly. Saya memang nak sangat-sangat lah. Tapi sebelum dia sampai dekat RBS weekly yang hitam ni, ada satu RBS dekat atas ni daily. That is the reason why saya marking dekat sini. Okay. Sekiranya dia berlaku rejection dekat RBS weekly, this is the next RBS yang dia kena batalkan. Okay. So, saya dah marking point-point penting untuk Euro NZD, untuk time frame yang besar. Sekarang, bila mana kita buka time frame H4, okay, clearly dekat sini kita boleh nampak yang mana actually structure yang berada di sini hancur semuanya bang. Semua hancur, kecuali yang dekat sini. Ni, okay, RBS ni. RBS H4 ni. Yang ni tak hancur. Yang ni dia steady.
RBS ni. Okay, RBS ni dia steady. Okay, RBS ni saya letak dekat sini. Okay, yang ni H4. Okay, double pixel sebab dia bukan 2 point. Sorry, dia 2 point. Dia 2 point. Tapi dia dah berlaku retracement, so saya letak dia single pixel lah. Baik. So sekarang ni kalau kata daripada bawah low, high, higher low, higher high, higher low. Okay. Dan retracement dah berlaku dah pun sebenarnya, so lantak ke dia lah. Cuma structure ni tak cantik. Nampak sini batal, sini tak batal lah. Okay. So ada harapan lah insyaAllah nak curi sikit untuk EN ni. Ada harapan lah. Tapi kalau kita tengok dekat time frame H1 pula, boleh nampak ni. Okay. Dia sama. Exactly the same price yang macam mana cakap yang H4 tu tadi. Okay. So saya mencuri sedikit peluang sehingga ke sini. Yang ni dulu. Takat ni dulu. Okay. TP dia dekat sini. Okay. Tapi kalau kata dia boleh turun sampai sini. Sebab sini yang belum berlaku retracement. Nampak? Dekat sini. Okay. Yang H1 ni. Ni dia. Dekat sini. Ni. RBS ni. So let's say dia turun sampai bawah ni. Dia turun. Daripada atas ni dia turun sampai dekat sini. Okay. Contoh. Ni untuk H1 lah contoh ni. Okay. Okay. And then bila mana dia dah turun dekat sini. Seterusnya. Dia akan naik sikit. Mungkin dia akan naik takat ni ke. Sebab sini ada RBS daily dan sini ada RBS weekly. So mungkin dia akan turun macam ni ke apa ke. Dan selepas daripada tu dia mungkin akan sambung terjunan ke bawah. Tak pastilah macam mana, nak kena monitor lah time to time. Ada kemungkinan juga saya kena cut loss entry ni. Okay. So saya biarkan dulu saja nak take a risk. Okay, sengaja saya nak ambil risiko sikit untuk entry EN ni. Pasal apa? Sekiranya compression ni, okay, let's say daripada atas ni, compression ni semua dia langgar. Daripada atas ni turun ke bawah, saya akan dapat hampir lebih kurang 280 pip insyaAllah. Itu dia untuk EN. Seterusnya ikat. Nak bagi perhabis. Okay. Baik, monthly ni semata-mata ada dekat sini sahaja. SBR-nya, weekly, and then daily. Okay. Daily sebenarnya SBR ni dah batal. Untuk ikat saya tak buat proper analysis lagi. Tak apalah. Saya tak dah nak buat marking apa semua. Okay. Cantik. Memang structure dia naik ni cantik sebenarnya. Okay. Ikat ni saya biarkan dululah. Nanti next time kalau saya rajin saya akan buat analisis balik. Saya akan garap semua balik insyaAllah. So E-Chef tak ada, saya buang E-Chef dulu. EG saya tak ada entry, so saya akan buang dulu EG. So yang tinggal yang ada entry saja EU, EA, EN dengan ECAT. So yang tu je. Untuk live webinar pula, okay, H1 Gold, Gold, AU, WTI, okay, 3 ni saya slow down sikit. Saya akan hanya update untuk Gold saja. Sebab buat masa ni saya akan fokuskan kepada yang ini sahaja. Okay, baik. So saya rasa sekadar ini dulu untuk kali ini. Okay, saya ubah dia punya profile sekejap. Trading pair. Okay, dan settle. Okay. So tu dia saya punya profile trading pair. Nampak? So saya akan dapat apa yang saya trade lah. Okey, sekadar ini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.